tentang cash budget. Sebab saya rasa dalam video tutorial saya dah terangkan detail step by step. But then masih ada lagi yang message saya yang tak faham macam mana cara nak buat. And then ada yang tunjuk calculation pun salah. Okey, tak apa. Saya suruh you hantar bukan nak tengok betul ataupun salah. Saya nak tengok macam mana you all buat. Itu je sebenarnya. Kalau salah pun tak ada masalah. Sebab macam mana pun kita akan bincang juga dalam kelas soalan yang ni. Okey, jadi sebelum tu sekejap saya nak tu dulu yang saya buat kelas tadi. Sekejap tunggu sekejap. Okey, saya share jawapan dan kita akan bincang sama-sama. Saya boleh refer kepada jawapan masing-masing dan betulkan you punya jawapan. Okey, kita refer pada soalan untuk bioenergy. Okey, cash budget, dia punya format dia biasa saja. Okey, ini adalah format bagi cash budget. Pertama, kena ada nama company. Yang kedua, nama tajuk ataupun nama statement ni. Yang ketiga, masukkan sales forecast, purchases. Kemudian you ada cash receipt ataupun nama cash inflow. Kemudian you ada cash disbursement ataupun cash outflow. Kemudian you ada net change in cash, beginning cash balance, interest on short term borrowing, ending cash balance before short term borrowing, new financing needed, ending cash balance dengan cumulative borrowing. Ini adalah format yang standard. Macam mana soalan yang datang pun ini yang you kena buat formatnya. Okey, jadi sebelum you boleh masukkan item dalam cash budget, so yang pertama sekali you kena tahu apakah benda yang you kena cari. So tengok soalan dia kata, bioenergy want to forecast cash receipt and also cash disbursement for the first quarter 2015. First quarter 2015 maksudnya you kena buat pada tahun 2015, bulan Januari, Februari dan juga Mac. Okay. Dan dia berikan anda projected sales bulan November 2014 hingga April 2015. Okay, kemudian maklumat yang pertama dia kata, company collect 40% of its sales in the month of sales and the remaining balance is paid equally in the following 2 months. Okay, kita tengok dulu. Mula-mula kita buat sales dahulu. Untuk yang sales, you ambil saja berdasarkan kepada soalan, you copy paste saja. Sales bulan November 300,000, 400,000 Disember, sampailah bulan April 850,000. Okey, jadi yang ni you copy paste direct saja. Copy paste direct saja maklumat untuk sales, masukkan di bahagian sini. Okey. Kemudian you tengok soalan seterusnya dia kata the company collect 40% of its sales in the month of sale. 40% jualan, okey, 40% daripada jualan ni dikutip in the month of sales. Maksudnya cash sale. Sale pada bulan November, 40% dikutip pada bulan November ataupun bulan yang sama. Kemudian dia kata the remaining balance is paid equally in the following 2 months. Remaining balance tu berapa peratus lagi balance? 60, madam. Okey, 60%. 60% tu dibayar dalam masa 2 bulan ke dalam masa 1 bulan? 2 bulan, madam. 2 bulan. Okey, dia kata 2 bulan selepas sales ataupun bulan yang berikutnya, dia following 2 months. Jadi maksudnya di sini 60% tadi, 30% dikutip 1 bulan selepas sales dan 30% lagi dikutip 2 bulan selepas sales. Okay, itu adalah maksud dia. Jadi di sini untuk sales kita akan ada 3 kali collection. Collection yang pertama bulan yang sama dengan sale. Collection yang kedua sebulan selepas sales. Collection yang ketiga 2 bulan selepas sales. Boleh faham tak situ? Kurang jelas, madam. Yang 2 bulan. 2 bulan. Okey, tengok
Dia kata 40% in the month 40% adalah in the month of sale. Maksudnya kalau you beli bulan November, 40% dikutip pada bulan November. Faham? Okey. Lepas tu dia kata balance tu lagi dibayar 2 bulan berikutnya. Sama banyak. Dibayar sama banyak pada 2 bulan berikutnya. Maksudnya 60% tadi sama banyak, maksudnya 30-30. So 30% yang pertama dibayar sebulan selepas. Kalau sales bulan November, sebulan selepas adalah bulan Disember. Okey, baki lagi 30% 2 bulan selepas sales. Sales pada bulan November, 2 bulan adalah pada bulan Januari. Faham? Ni faham tak? Saya tak faham sebab apa dia macam 30-30 terbahagikan. 30-30 sebab gini. Dia ayat gini kan. Remaining balance tu berapa peratus? Baki 60. 60 kan? Is paid equally. Dibayar sama banyak. Oh. 60 tu bagi dengan 2. Dia kata equally, sama banyak. Okay. Sama banyak in the following 2 months. Pada 2 bulan berikutnya. Okay. So kita tengok sini. Okay, kita buat dulu. Sales pada bulan November. 40% bayar pada bulan? Bulan pertama. Bulan pertama. Bulan yang sama. Bulan sama. Okay, jadi 40% darab dengan sales 300,000. Jadi you akan dapat di sini 120,000. Betul. Tak? Main mana? Okay. Kemudian masih lagi sales pada bulan November. 30% 1 bulan selepas. Maksudnya bulan? Setelah 1,800. Pada bulan? 2. Disember. Okay. Apa 1,800 je ni? 30%. Oh, saya ingat ke? Oh, kena buat November dulu Iya. Kena buat. Kan dia 30-30. Ya. Saya jadi maksudnya 30% yang pertama dikutip pada bulan yang kedua. Iaitu, pada bulan sebulan selepas sale. Sales bulan November, sebulan selepas adalah Disember. Berapa banyak? 30%. Jadi 30% daripada 300,000 adalah 90,000. Faham? Okey, kutipan yang seterusnya 2 bulan selepas sales. 2 bulan juga. Maksudnya sales pada bulan November, 2 bulan lepas tu bulan berapa? Bulan Januari. Berapa banyak? 30% daripada 300,000. 90,000 juga. Jadi dia punya sekuen ni duduk sini dah. Kalau tengok. Okey, untuk sales pada bulan November, 30% dikutip pada 40% dikutip pada bulan November, bulan yang sama. 30% sebulan selepas iaitu pada bulan Disember. Dan lagi balance 30% dikutip pada 2 bulan selepas sales iaitu pada bulan Januari. Nampak tak? Nampak. Okey. Sales pada bulan Disember. 40% tu berapa ringgit? 180. 180. Okey. Kutipan yang kedua. 30% pada bulan? 135. Bulan Januari. Januari berapa banyak? 135,000. Okey. Kutipan yang seterusnya pada bulan? Februari. Jumlah dia? 135,000. Okey. So nampak tak dia punya flow dia? Setakat ni faham tak? Okey, madam faham. Okey. Saya banyak silap kalau start salah first salah belaka madam Ya, kalau salah sesuatu dia akan salah belaka. Sebab itulah kena betul-betul berhati-hati. Okey, setakat ni siapa tak faham di situ? Rajendran boleh faham? Faham madam, faham. Faham Haris? Haris boleh faham? Ada ke Haris ni? Fatin Najwa boleh faham? Faham madam. Vaishnavi boleh faham?
Faham, Madam. Ashwini? Ashwini boleh faham? Boleh, Madam. Okey. Okey, so boleh ulang tak madam? Tadi line terganggu. Apa ni? Nur Sefaishah. Nur Sefaishah. Nak panggil apa ni? Okay, Fa, madam. Fa. Okey, Fa. Fa tak faham kat mana, Fa? Faishah tak faham kat mana? Faishah ada tak? Dan dia selalu problem rasanya, madam. Okey, siapa yang lain problem sebab saya tengok ada yang record saya punya ni. Saya tak record tapi ada you punya kawan record. Jadi siapa yang record mungkin you boleh share dengan kawan-kawan nanti. Saya record madam. Okey, Ni record nanti minta dengan Ni. Kalau boleh record dengan Rahman masing-masing record lah. Masing-masing record tak apa saya tak kisah. Okey madam. Okey, so sekarang ni kalau semua dah faham, untuk bulan-bulan seterusnya pun macam tu. Okey, untuk bulan seterusnya saya copy paste saja dia punya formula. Okey, ini adalah untuk bulan-bulan seterusnya. Saya copy paste saja dia punya formula. Okey. So cuba cek jawapan masing-masing. You dapat sama tak dengan saya dapat? Okey, ni adalah sequence untuk bulan Januari. Kepada yang tak nampak saya tunjuk. Untuk Januari. Ni adalah untuk sales pada bulan Februari. Ni ada pada bulan Mac. Okey, yang ni adalah pada bulan April. Okey? Ni dia punya urutan lah ni sebab ikut warna. Senang untuk you tengok. Okey, ini adalah sales. Madam. Ya. I have a question. Boleh tak Madam present yang screen tu? Saya tak present ke? Nampak tak screen ni? Nampak Madam. Nampak. So for the sales kan, yang 40% cash sales saya punya betul, and 30% 1 month after sales pun betul. Tapi saya tak faham kenapa 30% 2 months after sales. Okey, ini tengok soalan siapa tadi? Vaishnavi katanya. Ya Madam, betul. Okey. Vaishnavi tengok soalan Okey, 40% tu saya tahu you faham. Semua orang faham yang 40% ni adalah cash sales. You perasan tak kataan sini remaining balance? Apa maksud remaining balance? Baki. Kalau 40% ini adalah cash sales, baki lagi berapa peratus? 60. 60%. Okey, 60%. 60% ni dibayar berapa kali? 2 kali. 2 kali. Berapa banyak? Dia kata bayar equally. Tengok sini ayat dia. It's paid equally. Kalau equally, kalau baki Sama rata. maksudnya sama rata. 70, 30. Okay Madam, in the following 2 months. So means kalau ada 4 months kita kena 20% kan? Ya. Okay, thank you Madam. Kita following tu maksudnya 2 bulan selepas tu. 2 bulan selepas. Maksudnya kalau bulan November, Disember dan Januari. Kalau dia kata the remaining balance is paid equally in the following 3 months. Kalau 3 months maksudnya dia bayar dalam masa 3 bulan. Jadi 60% tadi you kena bagi dengan 3 bulan. Jadi maksudnya 20, 20, 20. Faham? Faham madam. Okay. Kalau Vaishnavi boleh faham tak? Faham Madam, sudah faham. Okay, sudah faham. Thank you Madam. Right. Okay, so kalau dah faham yang sales, sekarang kita tengok yang purchases. Dia kata purchases are made 1 month prior to sale. Apa maksud dia? 1 bulan sama Sebulan. Sebulan. Sebulan sebelum sales. 1 month prior to sales ataupun 1 month before sales. Ingat kalau dia guna perkataan prior ni maksudnya sebelum.
Prior ke prior kau sebut ni. Jangan buah prior sudah. Madam, One masa month prior exam to sale. tolong untuk type dalam words yang kami faham, madam. Kalau macam ni for sure confused. Okay, you kena familiar dengan terms yang digunakan sebab ini adalah bahasa finance. Okay, ini adalah term-term yang biasa digunakan dalam finance. Okay, madam. That's why you kena banyak latihan sebab bila you jumpa soalan tu, you akan tahu apa yang dia nak. Dia akan guna sama ada prior to sales ataupun before sales. Okay, boleh? Sorry madam, prior sales atau? Ataupun before sale. Oh. Remaining balance pun sama juga. Following 2 month, 3 month tu itu adalah bahasa yang biasa dengan finance. Okay. So kita akan bagi soalan-soalan ni berdasarkan kepada finance punya konteks. Okay. Jadi you kena biasakan dengan term-term dan juga ayat-ayat yang digunakan. Okay. Okay, dia kata purchases are made 1 month before sale. Okay, maksudnya di sini kalau seandainya sales pada bulan November, purchases pada bulan Oktober. Good. Okay. Berapa peratus? 80% daripada 80. sale. Jadi, Oktober kita tak kira. Kita tengok sales pada bulan Disember. Jadi, sales pada bulan Disember, purchases dia adalah pada bulan November. Berapa banyak? 80% daripada 450,000. Sales pada bulan Januari, purchases adalah pada bulan Disember. Berapa banyak? 80% daripada 550,000. Sales pada bulan Februari, purchases adalah pada bulan Januari. Sebanyak 80% daripada 650,000. Setakat ni boleh faham? Boleh faham, madam. Okay, so kau boleh faham? Kita copy paste saja dia punya formula. So you akan dapat ini adalah purchases untuk bulan November sampailah pada bulan April. Okey, seterusnya dia kata the payment of purchases is made 60% in the month of purchase. Okey, dia ada dua, satu 60%, satu 40%. Maksudnya dua kali dia bayar. Bayaran yang pertama 60% in the month of purchase. Maksudnya 60% itu adalah cash payment. Dia bayar pada bulan yang sama, dia beli. 40% lagi adalah 1 month after purchase. 40% 1 month after purchase. Okay, jadi kita kira. Okay, yang ni saya tutup yang sales ni saya tutup, saya takut you keliru. Saya tutup yang ni. Okay, sekarang ni kita nak kira untuk purchases, you tengok payment yang pertama, payment yang kedua. Payment yang pertama, kita tengok purchase pada bulan November. Payment yang pertama 60% pada bulan berapa? November. Pada bulan November. Okey, jadi 60% daripada 360,000 adalah 216,000. 16,000. Okey. Purchase bulan November, 40% lagi 1 bulan selepas tu. Maksudnya bulan November dia akan bayar pada bulan Disember. Banyak mana? 40%. Jadi 40% daripada 360,000 adalah 144,000. Okay. Sama juga pada bulan Disember. 60% daripada 440,000 dibayar pada bulan Disember. Balance lagi 40% dibayar pada bulan Januari. Setakat ni faham? Faham madam. Faham, madam. Okay. Kalau faham, copy paste saja dia punya formula. Saya akan dapat macam ni. Boleh? Okey. Boleh, Bila madam. kita dapat maklumat untuk sales dengan purchases, barulah maklumat ni you boleh pindahkan ke dalam cash budget. So ini adalah format untuk cash budget. Okey. Sebelum tu saya buang dulu warna yang ni. Madam, Okay, jadi memandangkan cash budget yang kita Hello, dapat madam. hanya bulan Januari, Februari dan Mac saja. Madam, ada orang tanya. Ada orang tanya. Okey, siapa tanya? Siapa tanya? Rajendran. Tanya Hidayah? Yang Rajendran. Rajendran. Okey, Rajendran dia. Madam, yang tu saya tak faham. Yang purchase tu Purchase yang mana? dari first, madam. Okey, macam ni Rajendran tengok.
Dia kata purchases are made 1 month prior to sale. Maksudnya purchases adalah sebulan sebelum sales. Okay. Dan berapa nilai purchase? Dia kata 80% daripada sale. Okay. Jadi, you nak tahu berapa purchases untuk setiap bulan, you kena tengok dulu sales. Okay, yang ni saya buka balik. Okay, sales yang ni adalah yang you ambil daripada atas ni. Copy paste saja kat sini. Dia kata barang yang dibeli ataupun purchases tadi dibuat 1 bulan sebelum sales. Okay, secara logiknya, kalau you nak jual barang, you mesti kena produce dulu, betul? Ya. Kalau you nak kena produce dulu, you kena beli raw material. Jadi raw material mesti dibeli sebelum sales dibuat. Jadi bila dibeli sebulan sebelum sale. Berapa banyak? 80%. Jadi sale pada bulan Disember, barang you beli pada bulan November. Berapa banyak? 80% daripada nilai sale. Okay, jadi di sini you buat 80% kali dengan 450,000. Jadi you akan dapat 360,000. Okay, saya tunjukkan dia punya sequence dia. Okay, sequence-nya adalah di sini. Okay, kalau sale you bergerak ke depan, kalau purchases you bergerak ke belakang. Okay, Rajendra boleh faham? Ya, faham madam, faham. Okay, payment you boleh faham payment? Payment pun dah boleh. Dah boleh faham dah Boleh ulang ke madam? Okay, payment, dia kata payment 60% in the month of purchase. 60% in the month of purchase. Maksudnya kalau dia beli bulan November, 60% dia bayar pada bulan yang sama, iaitu pada bulan November juga. Macam tadi lah. Macam yang atas tu. Ya, macam okay. tadi, okay? Lagi 40% 1 bulan selepas. Okay, boleh faham dah boleh madam. Dah boleh. Alright. Okay, terima kasih madam. Okay. Okay, so kalau boleh faham, kita balik semula pada format cash budget. So cash budget kita nak bulan Januari, Februari, Mac sahaja. Jadi anda hanya perlu highlightkan Januari, Februari, Mac sahaja. Januari, Februari, Mac, yang ni pun sama. Mana boleh saya tahu kenapa dia nak Januari, Februari, Mac? Soalan royak gitu ni. Sebab soalan kata nak gitu. Sebab soalan lah. Oh lah. Boleh nak buat 12 bulan pun, tapi tak habis 2 jam kalau buat 12 bulan. Maksud dia nak mana tu? Atas. Ni tengok soalan. Dia kata kejap First quarter tu. Prepare the company's cash budget for the first quarter 2015. Okay, faham. Okay, dia nak 3 bulan je. Sebab soalan final kita 2 jam ada 4 soalan. Cash budget ni salah satu soalan. Tu kita bagi 3 bulan. Kalau saya bagi 12 bulan, 2 jam tu habis buat cash budget saja. Okay. So sekarang ni kita ambil 3 bulan saja. Okay. So macam apa yang kita nak ambil? Pertama sekali kita ambil sales forecast. Sales forecast kita ambil daripada maklumat yang ni. Januari, Februari, Mac. Okay. So masukkan berapakah sales forecast. Kemudian purchases. Okay, purchases kita ambil yang ni. Januari, Februari, Mac. Jadi transfer masuk sini. Okay, boleh? Kemudian step yang seterusnya kita kira cash inflow. Cash inflow ataupun dalam bahasa lainnya dipanggil cash receipt. Itu adalah bahasa finance. Okay. Bahasa senangnya adalah cash inflow. Duit yang masuk. Jadi untuk duit yang masuk, kita tengok untuk collection, cash collection ataupun sales collection dan juga mana-mana inflow yang lain, mana-mana cash inflow yang lain. Okay, jadi kita ambil yang pertama dia kata cash sales 40%. Okay, ni adalah cash sales 40%. Nak ambil yang mana? Ambil yang ni saja, bulan Januari, Februari, Mac. Okay, Januari, Februari, Mac. So transferkan yang ni Januari, Februari, Mac untuk 40%. You masukkan di sini. 30%. Second collection 30% 1 month after sale. 30% 1 month after sale.
Yang ni you ambil yang ni. 1 month after sale. Januari, Februari, March. So, transfer akan masuk di sini. Kemudian third collection 30% 2 month after sale. Yang ni. 30% 2 month after sale. Jadi sama juga. You ambil Januari, Februari, March. Transferkan Januari, Februari, March. Masukkan ke sini. Boleh faham? Boleh madam. Okey. Seterusnya, lepas dah habis cash collection ataupun sales collection, tengok dalam soalan ada lagi tak duit yang masuk. Okay, Ada. kita tengok. Yang ni adalah monthly expenses. Kalau monthly expenses, cash inflow ke cash outflow? Outflow madam. Okay, outflow. Purchase equipment, inflow ke outflow? Outflow. No. Dividend receive, inflow ke outflow? Inflow. Inflow, okay. Jadi satu lagi inflow adalah dividend. Dia kata beginning of every quarter. Maksudnya terima pada bulan? Beginning of every quarter. Jadi diterima bila? Setiap bulan. Januari ke. Macam mana? Tak Beginning dengar. of every quarter. Ni tengok soalan dia ni. Oh. Bulan Beginning of Januari every saja. quarter. Okay, maksudnya kalau quarter yang ni, kalau beginning of every quarter maksudnya dia akan terima pada bulan Januari, April, Julai, Oktober. Okay, jadi sebab kita buat untuk 3 bulan yang pertama, jadi 60,000 tadi, dia akan terima hanya pada bulan Januari sahaja. Februari dan Mac tidak ada. Madam, Ya, maksud ayat dia tu kan every quarter, quarter tadi tu kan, beginning every quarter tu kan, maksudnya dia 3 bulan sekali lah dia punya dividen tu kan. dia hanya 3 bulan sekali jadi terima dividen. Okay, jelas. Dia nak kena tengok beginning ke end of the quarter. Kalau beginning of the quarter maksudnya satu quarter kita ada 3 bulan kan. Jadi betul, maksudnya bulan pertama quarter tersebut. Kalau quarter Januari, Februari, Mac, dipanggil 3 bulan pertama. So beginning tu adalah Januari. Kalau quarter yang kedua April, Mei, Jun, beginning tu adalah April. Faham? Faham madam. Jadi kena tengok ayat dia beginning ke end of the quarter. Okay? Okay, kemudian kita End of the tengok quarter madam. kalau end of the quarter, kalau first quarter diterima pada bulan March. Second quarter dia akan terima pada bulan Jun. Faham tak? Bahaya kot sikit tu. Faham sikit. Okay ni, dalam accounting kita boleh buat financial statement sama ada kita nak buat yearly punya statement. Yearly ni maksudnya bulan Januari sampai bulan 12. Itu yearly setahun. Kita boleh buat dipanggil apa? Every 6 month. Okay, ataupun apa dipanggil ayat dia? Separuh tahun. Okay? Separuh tahun maksudnya kita buat bulan 1 sampai bulan 6, bulan 7 sampai bulan 12. Okay? Ataupun kita boleh buat financial statement dipanggil quarterly. Setiap 3 bulan. Okay, satu quarter 3 bulan. Okay? Jadi kalau yang ni kita nak beginning of every quarter maksudnya Januari, Februari, March. First quarter. Quarter yang pertama Januari, Februari, March. Quarter yang kedua April, Mei, Jun. Quarter yang ketiga Julai, Ogos, September. Quarter yang keempat Oktober, November, Disember. Sukuan tahun. Dia panggil sukuan tahun dalam bahasa Melayu. Okay. So sekarang ni kita dah habis dah total cash receipt. Kita dah habis dah cash receipt. So kirakan berapa total cash receipt untuk setiap bulan. Bulan Januari, berapa dia punya total? 505,000. 505,000. Okay. Februari? 560. 560. March? 980 madam. 980. Okay. Next, kita pergi pada cash outflow. Sama juga dengan collection of sales tadi, kita ambil yang berkaitan saja. Purchases tadi kita dah letak kat sini. Kita hanya perlu ambil yang ni saja.
Okay, yang saya highlightkan. First payment 60% in the month of purchase. 60% you ambil Januari, February, March, transferkan masuk di sini. Second payment 40% 1 month after purchase, 40% 1 month after purchase, ambil Januari, February, March, transferkan masuk di sini. Okay? Madam. Ya. Apa ni, tadi saya ada buat kan? Tapi kalau saya totalkan terus yang macam 60% dengan 40% tu boleh ke madam? Tak boleh. Sebabnya dia dikutip pada bulan yang berbeza. Ya, okey madam. Kalau you buat terus campur gitu, dia akan jadi jawapan yang lain. Dia takkan sama sebab kita kira cash budget ni kita kira every month. Tak, maksud saya macam 302 untuk Januari tu kan, 312 saya campur dengan 176 tu. Macam tu lah. Lepas tu letak dalam apa ni, Dalam row. sayat. Dalam satu row tu lah. Tak boleh. Dia kena pecahkan. Asing lah. Kena asing. Okay. Sebab setiap item ada markah. Okey. Kalau you combine, walaupun jawapan tu betul, tapi you dah kehilangan satu markah lagi. Okay? Okey madam. Alright, seterusnya kita tengok apa lagi expenses yang ada. So yang ni adalah expenses tetap. Salary, rent, interest on loan, utilities. Jadi untuk expenses yang ni, masukkan saja direct dalam cash budget. Salary, setiap bulan you bayar 40,000. Rent, setiap bulan you bayar 5,000. Utilities, setiap bulan you bayar 10,000. Interest on loan you bayar setiap bulan 1,000. Kemudian dia kata purchase equipment. Purchase equipment juga adalah cash outflow, jadi 70,000 beli pada bulan March. Jadi you masukkan pada bulan March, you beli equipment sebanyak 70,000. Boleh faham? Boleh madam. Okey, so sekarang ni kira berapakah total cash outflow Januari, Februari? Januari berapa? 544. Februari? Salah. Betul? Februari 948. Okey. March? March, kejap madam. 720,000. 720,000. Okey, kita tengok. Baik, 790. 60. Cik kira molek. Mesti tak masuk purchase of. Tak termasuk purchase tu lah. Jangan tinggal. Semua information ni ada gunanya. Kena masukkan semua information. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh madam. Boleh sikit madam. Okey, next. Kita pergi pada net change in cash. Okey. Net change in cash adalah total cash inflow tolak dengan total cash outflow. So, berapakah net change in cash pada bulan Januari? Negatif 39,000 madam. Okey, negatif 39,000. Okey, bermula dengan net change in cash, kita akan selesaikan mengikut turutan ke bawah. Okey, you kena selesaikan setiap Mana bulan. yang 39 tu madam? 39 adalah total cash receipt tolakkan dengan total cash disbursement. Okey. Inflow tolak outflow. So dapatlah net change in cash. Faham? Okay. Tengok soalan seterusnya, dia kata ending cash balance in December 2014 adalah 100,000. Itu maklumat yang pertama. Company need to maintain minimum cash balance 20,000 every month. Itu maklumat yang kedua. Any borrowing will cost 12% annually. Itu maklumat yang ketiga. Okay. Jadi, tengok yang seterusnya. Lepas net change in cash, you ada plus beginning cash balance. Berapakah beginning cash balance pada bulan Januari? 100,000 madam. Okey, kenapa 100,000? Dalam soalan cakap 100,000. Sebabnya baki akhir bulan Disember, bila kita bawa ke depan dia akan jadi baki awal pada bulan Januari. Okey, so boleh faham
Jadi di sini ada 100,000. Kenapa kita bawa baki daripada bulan Disember? Okey, untuk bulan yang pertama, less interest on short term borrowing ni masih kosong sebab kita belum buat borrowing lagi. Okey, bulan pertama belum ada borrowing kecuali ada maklumat. Kalau tak ada maklumat, kita andaikan kita belum buat borrowing. Okey, kemudian ending cash balance for short term borrowing ini dengan net change cash tambahkan dengan beginning cash balance tolakkan dengan interest on short term borrowing. Berapa you dapat sini? 61,000. You akan dapat 61,000. Okey, maklumat yang tadi dia kata kena maintain minimum cash balance 20,000 every month. Okey, jadi tengok bulan Januari ending balance adalah 61,000. Cukup tak yang kena maintain 20,000? Cukup. Cukup. Jadi kalau cukup, tak buat borrowing. Tak perlu. Tak perlu. Jadi bulan Januari tidak ada borrowing. Okay. Kemudian ending cash balance after short term borrowing adalah ending balance before short term borrowing tambahkan dengan borrowing ataupun new financing needed. So berapa you dapat sini? 61. Tak dengar madam, tak dengar. 61. Ending cash balance after short term borrowing adalah ending cash balance before short term borrowing tambahkan dengan borrowing kalau ada. Oh, 61,000 lah. Jadi kekal 61,000. Kumulatif borrowing ni adalah hutang terkumpul. Bulan 1 ada hutang? Tak ada. Tak ada. Jadi bulan 1 kumulatif borrowing adalah kosong. Okey. Habis bulan Januari kita pergi pada bulan Februari. Berapakah net change in cash pada bulan Februari? 61,000. Net change in cash adalah cash inflow tolak dengan cash outflow. Kejap. Oh, sorry lupa. 88. Okay, you akan dapat 88,000. Berapakah beginning cash balance untuk bulan Februari? 61,000. Okay. Beginning balance untuk bulan Februari, you tengok ending balance pada bulan Januari. Okay, jadi 61,000 sini you angkat pergi letak sini. Dia move lah daripada bawah ke atas madam. Maksudnya baki akhir bulan Januari dia akan jadi baki awal bulan Februari. Basic accounting ni. Okey. Ada interest tak bulan Februari? Tak ada. Tak ada. Kenapa? Sebab bulan Januari kita tak ada buat pinjaman. Jadi bulan Februari interest tak ada. So sekarang ni berapa ending cash balance before short term borrowing? Negatif 27,000. Okey, negatif 27,000. Okey, orang lain boleh semua? Boleh Orang je jawab ni. Orang lain semua diam je belakang ni. Hidayah tak okey? Proses, okey tak apa. Take your time. Okey, so sekarang ni balance kita negatif 27,000. Kita kena maintain 20,000 dalam akaun. Jadi duit yang kita ada ni cukup ke tak cukup? Tak cukup. Jadi kalau tak cukup, berapa yang kita kena pinjam? 7. Kejap. Pinjam berapa? 27,000. Lagi? 47,000 kan? 27,000 ke 47,000? 47. Saya rasa 47. Okey. Seorang rasa 47, Hidayah rasa 47, orang lain betul Hidayah. 7 madam sebab dia kan nak pinjam gitu kan. Okey. Ni Hidayah kata 47, orang lain? Tak perlu pinjam. Tak boleh pinjam? Kenapa tak boleh pinjam? Siapa jawab tak boleh? Minimum. Nanti dia nak bayar. Tak ada duit nak bayar. Okey, bayar duit apa? Okey, kena pinjam. Sebabnya dia dah beritahu dalam soalan dia kata setiap bulan dia kena maintain 20,000 dalam tangan. Okey. Dalam company duit cash ni penting tau. Kalau you tak ada cash, macam mana you nak bayar bil, macam mana nak bayar gaji pekerja, macam mana nak bayar sewa dan sebagainya. Jadi you tak boleh negatif dalam tangan. Negatif tu maksudnya duit tak cukup.
Okay, jadi you kena pinjam so that you ada cash dalam tangan, barulah you boleh rolling ataupun barulah you boleh beroperasi. Jadi dalam soalan ni kata dia kena ada 20,000 every month dalam tangan ataupun dalam company. Jadi nak maintain 20,000 berapa banyak kena pinjam? 47. 47. Kenapa 47? Sebab you nak maintain 20, you kena cover 27,000. Jadi yang you perlu pinjam adalah RM47,000. Wow. So berapa ending cash balance selepas borrowing? 20,000. Okay, 20,000. So sekarang ni kumulatif borrowing bulan Februari berapa? 47 lah. 47. Soalan perangkap sebenarnya tu. Okay. Jadi kumulatif borrowing masih lagi kekal 47. Kenapa? Sebab bulan Januari tak ada pinjam, bulan Februari pinjam 47. Jadi end of Februari kekal pada 47,000. Okay. Habis di sini kita pergi pada March. Berapakah net change in cash pada bulan March? 20. Okay. Saya kerja bukan. Saya Net change in cash adalah total cash inflow tolak total cash outflow. 90. negatif 110. Negatif 110,000. 980,000 tolak dengan 790,000. Okay. Okay. Berapakah beginning cash balance untuk bulan March? 90. 20. 20,000. Ya tak? Salah 20 lah. atau 47. Tadi 47 dia naik mula. ayat dah. 20 madam. 20 kan? Laki tu. Beginning balance for March adalah ending balance for Februari. 20. Jadi 20,000 lah. Okey. Okey, ada interest tak bulan March? Bulan Mac ada. Ada. Okey. Bulan Februari pinjam berapa ribu? Bulan Februari pinjam Pinjam 47,000. 47,000. Dalam soalan kata setiap pinjaman you kena bayar interest 12% annually. Jadi you nak tahu berapakah interest yang you kena bayar pada bulan March? Interest calculation adalah 47,000 ataupun berapa jumlah kumulatif borrowing tadi. Darab dengan interest rate. Interest rate adalah 12%. Darab dengan 1/12. Kenapa 1/12? Sebab kita nak tahu bayaran pada bulan Mac sahaja. 12% itu adalah setahun. Okay, jadi yang you nak tahu adalah monthly. Jadi you akan dapat interest yang you perlu bayar pada bulan Mac adalah sebanyak RM470. Okay. So sekarang ni berapa ending cash balance before short term borrowing? Sudah. Berapa ending cash balance before short term borrowing? Madam. Berapa? Madam sekejap. Yang interest calculation tu kan memang 470 ke? Ya, 470. Ni calculation dia. 47,000 tu yang you pinjam kali dengan 12% kali dengan 1/12. 1/12. Ataupun bagi 12 dia. Okey. Dapat. Okey, so sini berapa jadi? 90,470. 90,470. Okey, so sekarang ni perlu ke tak buat pinjaman lagi? Perlu. Berapa? 110 470. Okey, you kena pinjam sebanyak 110,470,000. Yes. Okey. Lepas buat pinjaman, berapakah ending cash balance? 20,000. 20,000. So sekarang ni berapakah cumulative borrowing? Tambah dengan waktu sekali mana? Last sekali tak? Ya, tambah dengan bulan sebelumnya. 157 470.
157, 470. Yes. Tadi. Okey, boleh faham tak? Nak tengok atas sikit jawapan boleh madam? Adik, ibu ada kelas. Ibu tadi ibu tadi teka gigi Haji. Suruh Haji masuk dalam. Gigi Haji wanita. Tak ada dah. Ada. Haji rasa gigi ke? Haji gosok gigi. Buku minta ada ke? Buku minta ada ke gigi Haji? Haji bahasa kumem, ibu kata kumem hati dah. Sambung ni. Anak saya kecil banyak, sorry. Okey, ini ada jawapan untuk bioenergy resources. Jadi saya nak tengok yang cash disbursement tu. Cash disbursement. Boleh? Okey, boleh? Okey, jadi nak tahu pihak kedua, saya nak suruh you buat satu lagi untuk Haziq Sdn Bhd dan saya bagi masa 2 hari untuk buat. Okey? Saya semalam pula tak tidur madam buat benda ni. Allah, soalan je. Jadi hari Selasa, ini ayat ni. Hari Selasa sebelum pukul 5 petang, submit soalan untuk Haziq Sdn Bhd dalam portal e-learning mengikut grup tutorial masing-masing. Bila madam? Selasa sebelum 5 petang. Okey. 2 hari tu masa tu untuk buat soalan je. Nak tahu pihak kedok je. Okey, sambil-sambil tu saya nak bagi apa ni? Attendance. Ya betul. Nanti saya tulis. Madam, bila kena submit madam? Terputus Hari lah. Selasa. Selasa sebelum 5 petang. Madam, soalan yang bawah-bawah tu kan, dia sama ke jalan dia punya jalan buat dia? Jalan kiri dia sama. Sama boleh lah try buat Haziq Sdn Bhd ke? Apa dia? Haziq Sdn Bhd ke? Haziq Sdn Bhd. Okey, madam. Okay, saya dah tampak QR code tu dekat meeting chat dekat chat box. Madam kena buka madam QR code. Tak nampak Tak, kecil. Buka lah dekat meeting chat masing-masing. Dapatkan dalam meeting chat. Boleh scan tak daripada chat tu? Tak boleh lah madam. Tak boleh? Pada saya tak boleh lah. Saya tak tahu. Okay, yang ni nampak? Okey madam. Siapa yang tak boleh dalam meeting chat tu boleh apa ni? Nampak madam? Kenapa? Mana nampak? Okey, dia molek. Internet tu go. Thank you, madam. Okey, so harap semua boleh faham. Sampai Haziq Sdn Bhd sebelum hari Selasa pukul 5 petang. Okay Dan madam. siapa yang tak faham, boleh buat apa-apa jumpa saya datang ke bilik. Tanya Dayak. Alright, so thank you for joining my class. See you next week. Siapa yang dah scan boleh leave the class. Thank you so much. Thank you madam. Thank you madam. Thank you, madam. Alright. Madam, Ya. Madam boleh share jawapan yang tadi tu dalam WhatsApp ke? Tak boleh share lagi sebab kelas yang T2 belum lagi tutorial. Oh, okey madam. Lepas dah kelas T2 habis tutorial, hari Khamis baru saya boleh share. Okey madam.